Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu kami mengalukan kehadiran tetamu jemputan Dr. Iskandar Mahmud dari Pertubuhan Usahawan Industri Cendawan Malaysia. Selamat datang kami ucapkan. Julung kalinya, marilah kita panjatkan rasa kesyukuran ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat hadir dan berkumpul pada hari yang mulia ini. Dengan ini, saya menjemput saudari Syafiza binti Shah Arani untuk bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suman wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana shaghiyan wa la mahruman. Allahumma ja'alna min ahli khairi wa ja'alna min ahli barakati wa ja'alna min ahli maghfirati. Allahumma ja'alna min ahli jannati wa ja'alna min ahli firdausi a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al majlisana hadza majlisan mubarakan li ashabina wa ahlina wa jirabina wa zuyubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis memberi ruang kepada Dr. Iskandar Mahmud untuk menyampaikan sedikit ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kerana diberikan kesempatan dan satu penghargaan bagi saya bila diberikan untuk perkongsian bersama dengan pelajar khusus pelajar UiTM cawangan Negeri Sembilan berkenaan dengan industri tanaman cendawan di Malaysia khususnya. Bagi saya ada satu memang itu satu komitmen saya pada industri sebab saya selain saya sebagai salah seorang pengarah syarikat Pekan Masyruh Wisata Sdn Bhd, saya juga adalah setiausaha agung bagi Persatuan Usahawan Industri Cendawan Malaysia ataupun kata ringkasnya adalah PUCM. Dan memang inilah satu hasrat kami untuk kita berkongsi pengalaman, maklumat dan pengetahuan bagi mana orang cakap sama ada usahawan semasa ataupun bakal usahawan akan datang yang ingin mencebur dalam industri tanaman cendawan tiram di Malaysia. Sebab bagi saya industri tanaman cendawan ini adalah satu segmen tanian yang ada peluang yang terlalu besar seiring dengan tanian lain yang menjadi satu sumber pendapatan negara dalam KDNK negara. Sebenarnya cendawan itu adalah satu tanaman yang diletakkan dalam dasar pertanian agro makanan negara untuk yang terbaru adalah 2022 hingga 2030. Sebenarnya dia start pada 2010 hingga 2020 dia adalah antara 7 produk pertanian yang diletak dalam 7 pertanian bernilai tinggi, termasuklah tanaman cendawan. Jadi saya rasa bersyukur kerana dijemput untuk berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan apa yang kita boleh memanfaatkan dalam untuk memperkasakan industri tanaman cendawan tiram di Malaysia. Saya itu je lah untuk saya untuk permulaan. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Iskandar Mahmud atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis akan diteruskan dengan sesi soal jawab. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, cadangan atau pandangan, pelajar boleh membuka mikrofon anda. Soalan pertama diajukan adalah, bagaimanakah kaedah dan teknik penanaman cendawan tiram? Okey, bila soalan berkaitan dengan kaedah teknik penanaman cendawan tiram ni, okey, pertamanya saya nak jelaskan cendawan tiram yang popular di Malaysia banyak. Tanaman cendawan ni banyak
yang telah diusulkan dekat Malaysia. Mungkin ada perbezaan dari segi kaedah mengikut jenis cendawan tiram itu sendiri. Tapi apa yang kita nak bincang pada hari ini, yang menjadi satu tanaman cendawan tiram yang mendapat sambutan ataupun yang popular di Malaysia adalah cendawan tiram kelabu dan juga cendawan tiram putih. Okey. Bila sebut tentang kaedah atau teknik penanaman cendawan tiram ni, okey, kebanyakan pertamanya kita kena rujuk balik apakah komposisi bahan mentah yang digunakan dalam untuk menghasilkan bongkah cendawan. Okey, bongkah cendawan ni adalah satu apa dalam bentuk untuk menghasilkan cendawan, dia menggunakan dalam bentuk bongkah. Okey, ada juga yang dalam bentuk beg. Okey, tapi di mesin ni kebanyakan kita gunakan dalam bentuk bongkah, dalam mudah dari segi pengurusan rumah cendawan. Okey. Jadi kebiasaannya dan satu yang banyak dilakukan di Malaysia, kita menggunakan asas bahan mentah adalah habuk kayu, ya, selalunya habuk kayu getah. Kemudian kita akan pakai selain daripada itu dedak. Dedak ni kan kita ambil kan yang popularnya, yang murahnya adalah dedak padi. Okey, ada juga yang ambil dedak gandum, kan. Tengok ada adalah semua lain, tetapi yang popular kat Malaysia yang murah adalah dedak padi. Selain itu kita gunakan juga asal sama juga kapur putih tanian dan serta anak benih lah. Ini adalah 4 komponen utama dalam untuk menghasilkan bongkah cendawan sebagai satu medium untuk mendapatkan cendawan. Jadi sebenarnya bila sebut kaedah ni, sebenarnya kaedah yang kita ada kat Malaysia ni masih lagi majoritinya kita masih lagi secara semi manual ataupun manual sepenuhnya, yang mana permulaannya bila katakanlah bila saya nak buat pengeluaran bongkah, kilang abuk kayu ni kita akan order daripada kilang kayu. Abuk kayu ni kita ambil kayu, dan seharusnya bila kita dapat sumber bekalan habuk kayu tu, selalunya kita harus biarkan terbiak itu di bawah benda yang berbumbung dalam 1 hingga 2 minggu. Itu tujuannya. Sebab apa? Kalau yang fresh daripada habuk kayu ni, kita khuatiri dia tak boleh cukup matang. Okey, tak cukup matang. Dan bila dapat 2 minggu, baru kita akan buat proses untuk buat bongkah. Maknanya pertamanya kita akan gunakan ada yang buat masa manual, masuk pakai tangan, ataupun kita akan gunakan mesin separuh manual untuk masukkan habuk kayu ke dalam plastik PP itu, yang maknanya berat setiap bongkah itu lebih kurang dalam 800 hingga 900 gram setiap bongkah, ya. Dia berbentuk tegak, megak, yang biasanya lah dalam 800-900 gram. Okey, maknanya kita akan gunakan mesin sama ada manual ataupun secara mesin. Kita akan masukkan habuk kayu di sebelum kita masuk habuk kayu, minta maaf, sorry. Kita kena habuk kayu ni sebenarnya kita kena dah selepas kita dah jemur sampai kita dah biarkan 2 minggu, kemudian kita akan campur dia dengan kapur putih dulu. Kapur putih dalam satu-satu kita panggil mixer, kemudian kita bubuh air yang secukupnya. Nak katakan berapa secukupnya air tu, kita kena ambil lepas dia gabung daripada campur dengan air, dengan kapur putih, dengan habuk kayu. Bila kita dah campur, kita dah gaul, kita ambil, kita genggam. Bila kita genggam, kita kepalkan dia dan kita letak. Kalau dia maintain struktur kepal tu, maknanya dia dah cukup lembap air tu. Tapi kalau kita letak, kita kepal tu, lepas kita letak kat tu, dia akan gelai, maknanya air tu tak cukup lah. Maknanya kita tambah lagi lah. Itu maknanya apakah petua dia, sama ada air tu cukup atau tidak. Lepas kita blend, kita kacau, kita ambil habuk kayu tu, kita ambil, kita kepalkan, kita genggam, betul, kita lepaskan, kita letak, tengok dia gelai tak. Ya, kalau dia dah gelai, dia tak gelai, maknanya dia akan maintain itu, maknanya air tu dah mencukupi. Itu satu. Okey, lepas tu barulah kita akan masukkan ke dalam plastik PP yang besar dalam 30 kali 10 kali 10 cm. Okey, yang mana setiap bongkah tu akan dalam 800 hingga 900 gram lah.
kita gunakan cara manual atau menggunakan mesin. Okey. Okey, lepas kita lengkap dah masukkan dalam plastik PP itu, telah diikat dengan apa satu panggilnya net dengan knob tutup tu. Okey. Kemudian bila kita dah mencukupi, kita akan masukkan dalam satu rak besi untuk dimasukkan dalam apa panggil satu tempat kita panggil oven tu. Okey. Oven tu dia ada banyak saiz lah. Ada yang dia masuk 800 bongkar sehingga 1,500, 3,000 bongkar lah. Itulah ada saiz lah. Okey. Okey. Sebenarnya proses masa kita buat blending untuk campur kapur putih itu senang, dia tak ada masalah. Itu selalunya tidak ada masalah. Tetapi yang selalunya yang kita kena orang cakap kena berhati-hati, kita kena betul-betul berikan penumpuan sewaktu dia kita oven dia dalam tu sebab oven kalau katakan cendawan selalunya kita kena peram dia dalam, kita kena panaskan dia dalam 6 hingga 8 jam berterusan, yang mana kita menggunakan sumber yang setakat ini kebanyakan kilang-kilang pemula-mula cendawan berputera ni dia pakai lagi gas. Tapi kalau yang tempat lain dia dah pakai gas, kita pakai campur gas dengan dapur biasalah tu. Kalau tempat lain dia dah pakai boiler kan. So boiler ni dia lebih power dia lebih constant. Okay. Jadi apa masalah kita dalam kaedah teknik yang sedia ada dekat Malaysia ni, bila kita menggunakan kaedah oven yang sedia ada dengan menggunakan sumber tabung gas dengan dapur yang biasa, okey, sepatutnya bongkar ini akan dipanaskan 6 hingga 8 jam berterusan dengan suhu maksimum pada 100 Celsius. Tetapi apa yang kita khawatiri, katakanlah waktu itu kita dah tengok physically kita dah buat 100 Celsius. Kita dah letak maksimum api, kita tengok 100 Celsius. Tetapi bila cuaca di luar hujan lembap, dan kemungkinan suhu itu akan drop. Bila kita buat, sebab apa? Ini yang satu jadi permasalahan. Kita tengok, sebab apa? Benda ni kita tak tengok sepanjang masa tau. Bila 6-8 jam, tak ada siapa yang akan stay kat situ. No one will stay in front of the oven 6 to 8 hours continuously. So they just leave it like that. So, jadi apa masalah kat sini? Dia rely on dekat temperature saja. Mungkin situ ada temperature dekat mesin dekat oven tu. Okey, tengok harga Celsius. Tapi kita lah bayangkan ketika itu musim hujan yang berterusan. Most probably the temperature will drop. Walaupun you punya dapur dibuka tengah masa, tetapi mungkin ada faktor daripada suhu hujan yang berterusan dari 100 darjah itu akan drop. But at the same time, no one monitor. Tak ada siapa yang duduk situ depan tu 6-8 jam. Itu satu. Jadi apa masalah yang dekat sini, apa yang saya nampak adalah apa kesan nanti saya akan cerita kesan. Okay. Ini salah satu yang persoalan yang perlu bagi sesiapa yang nak buat kajian, ini dia kena buat kajian. Tidak ada lagi yang orang cakap setakat ni kita tak ada lagi satu gadget yang boleh monitor temperature tu jatuh drop, sebab yalah dia suhu panas. Jadi macam tak ada lah. Sebab mereka semua mesin minum. Okay. Sini satu masalah, apabila kita katakan suhu drop, maksudnya bongkar yang sepatutnya dipanaskan 100 darjah Celsius berterusan 6 jam mungkin tidak tercapai, dan dia mungkin tidak dimasak secara penuh ataupun dipanggil matang. Apa risikonya? Risikonya nanti kalau kita tak masak secukup, kemungkinan besar selepas kita complete, kita bubuh benih nanti, bongkar tu nanti mungkin dia akan jadi kita takut ada panggilnya penyakit oren, dan dia akan berikan kesan bongkar itu mungkin akan rosak. Itulah bila kita tak masak sepenuh 100 Celsius. Itu risau. Okay. Jadi katakanlah kita dah masuk proses masak sepenuh 6 hingga 8 jam, dan bila dah cukup 8 jam, kita biarkan dia tutup api, kita biarkan dia dalam selalunya akan buat, sebab selalunya dia orang tak akan keluarkan immediately, dia akan biarkan dalam semalaman, the more for 8 hours. Let's say next day baru dia akan keluarkan bongkar tu daripada oven.
selepas 8 jam dia dah cukup dimasak ataupun dipanaskan. Okey. Jadi dibiarkan, barulah lepas seterusnya lepas 8 jam dikeluarkan, lepas dia disejukkan, barulah kita letakkan dalam satu bilik gelap. Dalam bilik gelap bilik gelap. Ada setengah orang dibiarkan tu, tapi bagi orang yang dia ada consider supply dia kena buat. Ya, selepas cukup 8 jam dia akan terus disambung proses bubuh benih cendawan. Okey. Selalunya bongkah ini bila kita tentang proses nak bubuh benih, kita panggilnya inoculate. Dalam bongkah itu dia akan dibuat dalam satu bilik yang khas, yang mana tempat yang bersih, kalau boleh tidak ada gangguan, dan orang yang buat tu adalah orang yang khusus untuk tanam bubuh benih saja, sebab dia agak sensitif waktu bubuh benih. Ini satu proses yang fasa yang cukup kritikal. Selain pada maknanya sebenarnya bukan katakan fasa blend untuk bongkar kapur putih dengan air itu tak penting, itu penting. Tapi selalunya jarang ada masalah. Tetapi selalunya masalah yang selalunya orang lepas pandang, selalunya akan jadi saya nampak ikut kajian saya daripada proses oven, manas bongkar, kemudian dekat proses benih. Benih ni dia agak sensitif, dia kena betul-betul hygiene. Tangan sendiri, tak semua sendiri orang boleh buat benih, boleh buat benih. Dia kena betul-betul tangan dia kena betul bersih. Dalam keadaan tempat yang bertutup, keliling, tidak ada barang-barang bersih lah. Dia kali ni obat dalam keadaan tertutup lah dalam satu bilik. Okay. Benih ni selalunya kalau Alis dan orang macam kami, Alis tahu kami beli pada pembekal benih yang memang kita kena pasti pembekal yang sebab benih pun satu masalah juga sebenarnya. Kadang-kadang kita buat sendiri, ada kadang apa yang kita perasan benih kita ni tak constant dari kualiti lah, penghasilan cendawan itu sendiri. Lepas kita perasan, bila kita tengok lepas dikeluarkan cendawan, kita nampak siapa benih ni tak ada berkualiti. Sebab itu kena kita beli pada tempat lain yang kita pernah pasti dia pengeluaran dia ataupun kualiti benih dia adalah lebih berkualiti. Okay. Jadi bila sebut teknik tu, itu yang asas biasa. Maksudnya yang sedia ada dekat Malaysia ni, di kalangan Bumi Putera, kita sama ada kita buat, maknanya dia bermula dengan bila dah cukup macam apa ni abuk kayu, baru kita akan start digunakan dalam untuk keluar bongkah. Maksudnya kita akan campur dengan ada 3 komponen, iaitu abuk kayu, dedak, dedak kemudian kita akan jemput dengan kapur putih dan air. Lepas 3 ni kita dah blend, kita dah dimasak, dimasak selama 6 hingga 8 jam. Lepas tu kita akan rehatkan 8 jam. Lepas 8 jam kita dah sejukkan dia, baru kita boleh untuk fasa yang pertama, fasa seterusnya untuk bubuhkan anak benih. Anak benih seperti benih cendawan. Itu selalunya kita ambil pergi luar lah. Okay. Dan benih ni agak tempat sensitif lah. Okay. Dan seterusnya lepas anak benih, dan benih ni kita ada 3 jenis. Dari segi orang cakap, dari segi jenis, orang cakap benih 30 hari, benih 45 hari, benih 60 hari. Setiap 3 jenis benih ni dia ada kebaikan, dia ada kelemahan. 30 hari, benih 30 hari, kelebihan dia punya penghasilan bongkar cendawan ni cepat. Tak sampai dalam dia bila ini selalunya dalam 28, 30 hari dia dah start keluar. Dari start kita taruh benih tu dekat bongkar, tak sampai kurang sama ada kurang daripada 30 hari sampai 30 hari dia dah start keluarkan hasil cendawan. Okey. Cuma dia dari segi ketahanan dia kurang. Maknanya dia mungkin hanya boleh keluar 2 atau tak lebih daripada 4 kali satu recycle dia. Okey. Jadi kalau macam 45 hari dia agak dia keluar juga, dia tak lama juga, dalam 35, 40, tak kurang 40 hari dia dah start keluar hasil. Okey. Dari segi dia punya kadar pengeluaran bongkah dia, cendawan dia lebih panjang sikit daripada yang 30 hari. Dia boleh mencapai
4 hingga 6 kali bergantung cara penjagaan bongkah lah sepanjang 3 bulan tu lah ataupun 4 bulan. 60 hari even better. Cuma proses dia nak mengeluarkan hasil cendawan agak lama, paling kurang 2 bulan selalunya akan melebihi 70 hingga 80 hari. Tetapi kebaikan dia antara cendawan yang benih yang 60 hari cukup tahan lama dari segi cuaca dan hasil dia lebih banyak, dia boleh sampai 8 kali or even more dan dia lebih berat. Dia punya kalau tengok 30, 45 dan 60 hari punya hasil cendawan, ketebalan cendawan itu sendiri berbeza. Okey. Okey. Jadi itu saya cerita lebih kurang. Untuk kalau saya nak relate soalan nombor 1 lah ya. Kalau ada pertanyaan berikan saya lah. Okey, saya rasa untuk saya relate nombor 1 itu juga sangat. Itu saja untuk soalan nombor 1. Okey. Ya, Kita sama tak nampak dengar. sudah sedikit gambaran dan dapat dengar suara saya. Ada apa okey. Ada apa Boleh soalan dengar? tentang meski proses ya. Okey, dengar. Dia Untuk putus teknik tapi yang tu, ya. untuk Okey tak? teknik, okey. Kita teruskan dengan soalan Putus. seterusnya ya. Putus ke? Okey. Boleh dengar? Okey. Okey. Okey, kita nampak Okey. sudah sedikit gambaran berkaitan penanaman cendawan. Boleh saya teruskan dengan soalan seterusnya? Boleh. Okey. Soalan kedua, adakah terdapat teknologi yang digunakan untuk mempertingkat atau memudahkan kerja penanaman cendawan? Okey. Okey. Berkenaan soalan nombor 2 ni, sebenarnya di negara luar, khususnya di negeri China, ataupun di Eropah, antara pengeluar cendawan terbesar di dunia. Memang sebenarnya dekat negara luar ni, iaitu negara China, dia orang sepenuhnya menggunakan teknologi sepenuhnya. Maknanya dia orang lebih kepada maknanya dari segi penggunaan tenaga manusia cukup minimum sebab dengan teknologi yang sedia ada di China. Dia start daripada proses blending bahan empat komposisi itu sehingga masuk dalam plastik, bubuh dalam benih dan sampai ke proses pengeraman, semuanya is automated. Okay. Memang kita sebab of course di China ni antara pengeluar cendawan terbesar di dunia. Of course sebab dia demand dia yang pengeluar permintaan yang tinggi, of course lah dia macam satu yang relevan untuk dia membuat pelaburan dari segi penggunaan teknologi sepenuhnya. Dia memang fully automated. It's very memang amazing dari segi pengeluaran dia bongkah dia. Okay. Macam kami di Pekan Mushroom Resources Sdn Bhd, antara ladang bifidobacter yang terbesar ataupun yang menjadi satu tempat rujukan seluruh aktiviti di terutama di Pantai Timur. Okey, banyakkan semua lebih aktiviti Pantai Timur akan datang ke tempat-tempat kami di Pekan untuk buat rujukan, untuk belajar. Kami ini sehingga buat masa ini kami juga pun masih menggunakan pada saya boleh cakap semi manual lah. Even nak bubuh angkat abuk kayu pun terpaksa pakai dia kamu wheelbarrow cara manual masuk dalam tong untuk dicampurkan mixer pun maknanya itu all is a manual. Bila masuk dalam dalam plastik dia kita pakai mesin kan, daripada atas masuk ke mesin lah. Kita tak adalah pakai masuk tangan. Yang ni bila kita masih lagi semi manual. Jadi disebabkan itulah faktor penggunaan mesin kita yang agak minimum, agak terhad sebab disebabkan satu kita dari segi kemampuan modal untuk penyediaan mesin dan juga berhati-hati dalam untuk melabur penggunaan teknologi sebab kita dari segi permintaan cendawan ini dia macam
orang cakap belum secara tak sebesar dekat Malaysia, maknanya kita tak konsisten dengan jumlah yang besar macam di negara lain yang dah boleh ready to use full technology. Jadi dia ni alah setakat nak keluar bongkah 4,000, 5,000 satu hari, still practical gunakan secara manual. Unless kalau satu hari kena keluarkan 100,000 bongkah, then baru start. Tetapi at the moment, bagi kilang pengeluar bongkah di sekitar kalangan Bumi Putera yang ada dalam maklumat saya, kebanyakan semua masih pakai demos semi manual. Sebab faktur dari jumlah pengeluaran orang pun demos pun 1,000 hingga 5,000 sehari saja buat masa ini. Tak ada lagi kecuali kilang yang bukan Bumi Putera, dia orang ada besar. Sebab kapasiti diorang, penggunaan diorang sebulan dalam 1 hingga 2 juta bongkah untuk kilang bukan Bumi Putera. Tetapi saya kalau dalam Bumi Putera ni, saya belum jumpa lagi yang ada kemampuan bongkah dia penggunaan cendawan sendiri pun melebihi 1 juta pada satu masa bongkah. Jadi kita pun tak perlu nak keluar sebanyak itulah. Sebab 1 juta tu pun dia keluar secara berdikit-dikit lah, secara beransur-ansur. Okay. Cakap yang kita ada pun dalam few hundred thousand je lah. Okay. Jadi itulah sebabnya kita dekat Malaysia ni, khususnya usahawan Putera, tidak menggunakan sepenuh teknologi, tetapi saya tidak nafikan penggunaan teknologi ini yang telah ada dekat negara-negara, contoh di Thailand, di China memang dia sudah gunakan sepenuh teknologi, sebab itu dia orang antara negara pengeluar cendawan yang terbesar di dunia. Memanglah dengan penggunaan teknologi ini dia dapat kurangkan pergantungan kepada, itu juga menjadi masalah bagi tenaga buruh yang sebenarnya pekerja tempat warga tempatan kurang berminat dalam bidang tanian ni, especially walaupun gajinya agak lumayan, tapi ialah dalam keadaan kerja sekeliling yang kurang menarik, kurang berminat, dan kita kekurangan pekerja, dan sebagai segi faktor berhati-hati dalam melabur untuk meningkatkan pengeluaran, sebab kita melihat buat masa ini pengeluaran buat masa ini tidak terdesak untuk kita keluarkan belanja besar. Jadi disebabkan situlah menyebab kita dekat Malaysia ni, contohnya di kalangan usaha Bumi Putera lah, belum ada lagi yang gunakan teknologi sepenuh. Jadi berarti memang bagus kalau kita dapat gunakan teknologi sepenuh, memang kita dapatkan keluarkan bongkah yang lebih banyak. Mungkin kita dapat tingkatkan dari segi kualiti bongkah lah, dari segi suhu tu. Ya, sebab saya tadi kita oven masih pakai lagi manual lagi pun. Masa kita letak oven, kita letak ni ada metering. After that, no one is to stay in front of the oven. Kita sit 8 hours. Kan? Ditinggal, dia pergi mana-mana, balik kita boleh tengok. In between of that, you don't know what happened. Katalah hujan kan. They might be during that period, show drop. Tapi kita tak tahu, kita tak ada nak dapat detect. So, yang kita tahu result nanti bila dah kita bongkar ataupun masa dekat the first nak keluar bongkar, tiba-tiba, dah start ada bongkar, kita nampak dia kena penyakit oren. Maksudnya, lebih habuk kayu tu tak masak sepenuh, dia ada rosak. Itu kita nampak, ini kesan daripada, baru kita tengok, ini mungkin daripada proses, sama ada proses daripada start, dia ambil habuk kayu yang tak kurang matang, ataupun proses masak bongkar tu tidak mencukupi. Itu saja yang kita nampak. Selalunya kita buat postmortem lah. Okay. Jadi itulah. Memang ada teknologi di negara luar, itu yang jawapan saya. Memang dia mudah dari segi sampai proses hingga menjadi lengkap dengan bumbu hendak benih. Memang ada dalam teknologi yang saya ada di pasaran. Tapi dekat Malaysia ni, kalau disediakan bumbu kita tak guna lagi. Semua pakai manual. Benih pun pakai manual lagi. Ya. Itu je lah. Untuk, saya rasa itu jawapan nombor 2 saya lah. Ya, Ana. Ainul, boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah, apakah jenis cabaran atau masalah yang dihadapi dalam penanaman cendawan? Okey. Sebelum saya nak teruskan nombor 3, tadi penerangan saya tu jelas tak tadi? Dengar tak? Penerangan saya tadi jelas tak? Jelas. Jelas. Saya takut, saya tak suka sebab takut betul-betul kan? Okey, tak apa. Okey. Soalan nombor 3, cabaran dan masalah yang dihadapi dalam penanaman cendawan. Baik.
Okey. Memang sebenarnya cendawan-cendawan tiram ni dengan suhu kita, suhu iklim tropika ni, walaupun cendawan tiram ni memang dikategori cendawan ni dia ada dua jenis. Okey, ada cendawan tanaman di tanah tinggi, cendawan tanah rendah. Tanah tinggi itu maksudnya tanah tinggi yang bersuhu sejuk lah, macam cendawan butang, yang banyak kita shiitake, semua tu mereka semua diimport. Kita ada juga ditanam, tetapi tak banyak. Kita masih lagi net importer untuk cendawan yang begitu daripada negeri lain macam butang Okey. Apa yang tapi kalau bila-bila kita cerita tentang cabaran apa yang dihadapi cendawan yang dalam suhu iklim tropika ni tiram selalunya kita ada kat Malaysia ni kita ada cendawan yang popular lah cendawan koko ataupun kita panggil cendawan koko ataupun kita panggil cendawan I forgot lah apa koko ataupun kita panggil cendawan tiram putih dan cendawan tiram kelabu. Sebenarnya ini yang popular. Ini banyak cendawan lain. Cendawan tiram pink, cendawan tiram kuning. Tapi yang banyak di pasaran yang demand adalah kelabu, putih dan koko. Okay. Apa yang dihadapi ialah satu adalah pertama yang apa kita tak memastikan suhu. Okey. Cendawan ni dia ada untuk menghasilkan cendawan yang konsisten dari segi kualiti, dari segi kadar penghasilan cendawan yang maksimum dan jangka dia ada tiga nak dapat cendawan berkualiti, kadar pengeluaran maksimum dan jangka hayat bongkah itu sendiri. Tiga perkara ni yang kita kena titik beratkan. Okey, inilah cabaran yang akan dihadapi untuk mencapai tiga perkara. Pertamanya adalah segi suhu. Okey, lately kita perasan suhu kat Malaysia ni dia macam dulu kita fikir okey awal tahun panas. Tengah tahun okeylah moderate sikit. Hujan tahun musim hujan lembap. But now we can't expect. Kadang-kadang musim awal tahun musim hujan sepanjang. Okey, memang kita perasan hujan awal tahun banyak musim hujan, banjir serentak. So, jadi bila suhu ni ada satu cabaran sebenarnya. Cendawan ni dia agak sensitif. Dia tidak ada baja. Okey, dia tidak ada baja. Dia punya tiga perkara saja. Dia punya keperluan. Dia perlukan suhu yang kondusif, dia perlukan udara yang mencukupi, dia perlukan lembap yang sesuai. Tiga perkara. Suhu yang sesuai, suhu yang ideal, udara yang mencukupi dan kelembapan. Tiga perkara ni yang kita kena perhatikan, kita kena monitor sepanjang proses pengenalan setiap bongkar. Mungkin yang ada yang saya punya, kalau dalam saya kami buat 3 bulan, ataupun semua orang ada yang buat 4 bulan atau 5 bulan. Tapi komersialnya dalam rumah pun tak lebih dari 4 bulan dah. Ini yang kita kena pastikan sepanjang 3 atau 4 bulan ni kita mesti capai kita mesti monitor 3 perkara ni untuk memastikan bongkar ni jangka hayat dia sampailah sampai di hujung nyawa dia. Kalau maknanya kita harap bongkar ni boleh katalah bongkar 60 hari, kita harap dia boleh sampai paling kurang 3 bulan. 3 bulan. Alasan yang kita risau tak sampai sebulan ataupun dua kali keluar hasil dah habis hayat dia. Okey, ini cabaran kita. Yang keduanya, panas. Bila panas ni, yang terik, panas yang ekstrim, apa jadinya adalah cendawan tu akan bila dia keluar sikit, memang mula cantik keluar. Dia keluar cantik. Tapi disebabkan suhu yang panas, yang terik, yang ekstrim, dia keluar cantik, tiba-tiba kita esok datang, dah, dia jadi kecut, kita bantuk. Okey. Dan kita nampak kesan macam melecur kat cendawan tu. Itu sebabnya adalah suhu terlalu panas. Jadi inilah cabaran kita. Ataupun dia dah keluar cantik besar kembang, tak sempat kita nak ambil, dah tak cantik, dia melecur juga. Okay. Ini sebab suhu yang panas. Dan kita nampak bila panas, cendawan ni kita nampak panas, dia patut kita kembang sini kembang sini bukaan.
Tapi kalau dia kembang masih ditutup sini kan, itu maknanya dia panas. Kita tak tahu misalnya cendawan tu panas tak panas, ni mesti kembang cantik. Kembang dia buka, dia berlepel lah, hampir lepel lah. Okay. Dan di tepi tu nampak macam cantik je, dia tak ada macam kerinting. Tapi kalau dia panas, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi melengkung, dia akan jadi mangkuk, dan tepi-tepi dia tu akan jadi macam dia kerinting. Itu maknanya panas dalam rumah cendawan tu, suhu yang panas. Okay. Dan juga lembab. Dan juga udara. Kalau kita, dia cendawan ni dia macam manusia tahu, dia bernafas. So kalau dia kan kita cendawan ni kita bertutup. Walaupun kita pakai netting lah, dan dia cendawan ni banyak ada dua perkara yang selalunya orang buat. Orang buat dalam bentuk kanopi atau bansal ataupun dalam bentuk bangunan. Kedua-dua tempat ni dia ada baik, dia ada risiko dia. Dalam bangunan ni ada baik, ada risiko dia. Jadi tiga perkara ni memang tiga perkara yang saya cakap tadi, udara, suhu, lembab dan oksigen ni ada yang dekat kemah, ada dekat kanopi, tapi tidak ada dekat rumah dalam bangunan. Tiga perkara ni salah satu. Okay. Jadi kita kena pastikan udara mencukupi, oksigen yang mencukupi, lembab dia. Okey. Bila sebut suhu, berapa suhu yang sesuai untuk cendawan? Suhu dia paling senang kita sebut di bawah tidak melebihi 30 darjah Celsius. Ataupun lebih cantik, dia main dalam 25, 26, 28 Celsius. Okey. Paling average kita letak di bawah 30 Celsius. Okey. Tapi yang balik adalah dalam 26, 27 Celsius. Itu suhu. Okey. Dia punya lembab. Bila lembab ni, kita akan gunakan satu gadget yang kita panggilnya hygrometer. Maknanya hygrometer ni dia ada satu, dalam tu suhu pun ada, kelembapan ada. Selalunya kita letak minimum 70% kelembapan dalam rumah cendawan tu sendiri. Kena pastikan 70%. Tidak seboleh-boleh kita kena tekankan 70%. Tetapi dia mungkin tercapai pada waktu yang tertentu. Sama ada suhu ataupun kelembapan. Mungkin waktu pagi, malam atau lewat petang tak ada masalah. Tetapi yang kita akan menghadapi cabaran dia, suhu ni atau kelembapan ni adalah waktu bila matahari mula naik. Especially yang kita tengok pukul 10, 11 dia akan matahari start naik. Dan paling ketara adalah waktu matahari di atas. Di atas dalam pukul 12, pukul 1, pukul 2. Itulah peak saat yang paling yang kita cukup takut, kita kena betul-betul kita kena monitor atau kita kena beri perhatian. Jadi ini antara memang suhu cukup ekstrim, sebab matahari di atas, memang datang daripada atas. Okay. Jadi sebab itulah ini selalunya kita memang susah nak dapat tengok tempat. Kalau dalam bangunan mungkin boleh kita dapat kekalkan, tapi kalau kanopi agak susah sikit kita nak kekalkan 70. Selalunya dia mesti akan drop. Tapi pada dasarnya minimum. Kalau lagi tinggi, lagi bagus. Kalau pergi 80, 10% dia punya kelembapan, lagi bagus sebenarnya. Okay. Dan oksigen yang mencukupi. Kita tak boleh nak, kalau contoh je lah, oksigen ni, dia macam kita kat Malaysia. Yang selalunya kita akan satu masalah oksigen cendawan ni, bila cendawan ni dilakukan dalam bangunan. Bila bangunan ni kita tahulah, dia banyak tutup kan. Kalau macam kanopi ni kita pakai netting, memang dia memang udara boleh masuk sebab netting tu dia memang halus. So tak ada masalah. Kiri kanan memang angin boleh masuk. Kalau masuk, dia boleh keluar pernafasan. Maknanya dia boleh, panas tu boleh keluar. Tapi dalam bangunan ni, satu kegiatan yang risau yang sering dihadapi masalah bagi orang yang tanam dalam bangunan, oksigen yang kurang mencukupi. Sebab dia baik tutup. Jadi maknanya dia kena buat persediaan, dia kena ada satu
yang baik supaya ada angin masuk, ada angin keluar. Ini untuk dalam bangunan. Okey, sebab satunya bila tak cukup, kalau tak cukup dia punya udara, kita boleh tengok pada cendawan tu sendiri. Kalau kita perasan, kadang-kadang kita tengok kan, kita nampak ada cendawan tu, dia punya tengkuk panjang keluar. Cendawan ni maksudnya bila dia tengkuk je, kita tengok tu, di antara dia punya kita punya kelopak dia dengan dia punya batang tu, okay, kalau tengok dia punya batang tu panjang, maksudnya dia terpaksa menjenguk kepala dia untuk bernafas. Itu beza dia. Kenapa dia tengkuk tu panjang? Sebab dia terpaksa menghulur tengkuk dia nak bernafas. Tapi kalau udara yang cukup mencukupi, dia akan jadi tengkuk yang pendek cantik. Sebab dia senang dapat. Itu kenapa tengok ada tengkuk panjang, ada tengkuk pendek. Sebenarnya itulah dia. Dia terpaksa dia cendawan tak pasal keluar nak dapat udara yang mencukupi. Ya? Itu kita kena faham. Kita kena faham. Orang cakap, kita tengok sini macam tu lah. Ini sebab apa? Panjang sebab apa? Semua ada sebab. Dia punya kalau dia macam ni, kelopak macam ni, kita tahu lah. Ini kesan. Lagi situ lah penelitian yang kita kena buat dan kita tahu apa yang kita kena buat. Okay. Jadi itulah. Itu yang antara yang sering kita hadapi. Dia sebut dengan yang dihadapi. Sebenarnya yang kita cendawan ni, dia yang kita sedia hadapi penanaman cendawan sama ada secara skala kecil, skala besar adalah melibatkan alam, melibatkan suhu, melibatkan kelembapan dan juga oksigen. Ini tiga perkara yang kita kena lalui, kita kena hadapi dan kena ada penyelesaian. Sebab itu dalam saya sering buat perkongsian dalam badan kami pun kita gunakan sistem yang kita sebut revolusi 4.0 misalkan IR 4.0 yang mana kita menggunakan Internet of Things sepenuhnya di dadang cendawan. Sebab macam saya cakap lah, kita tak boleh kita tak boleh nak berada di rumah cendawan tu sepanjang hari dari pagi sampai malam ke petang. Okay. Sebab usahawan ni dia kena plan masa dia. Saya mungkin nak contoh lah, selalunya saya akan bagi tahu kerja, dia spend 2 jam di sebelah pagi, 2 jam di sebelah petang untuk proses ni. Sebab kita ada banyak kerja lain lah dari segi pemasarannya kan, dan kadang yang besar, banyak benda. So tak perlu nak spend banyak dalam rumah cendawan. Kita bukan macam pertanian yang tak berada di 24 jam, 8 jam di dalam cendawan. Tapi itulah untuk memantau suhu dia daripada setiap minit, setiap second dan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun kita menggunakan sistem Internet of Things. Everything on phone. Dalam phone ni supaya kita tahu kita boleh pantau suhu kita berapa, lembab kita berapa, and then we can monitor closely sebab kita ada kamera. So itulah yang sekarang ni dalam kebanyakan usahawan ada yang dah mula gunakan sistem IoT dalam penanaman cendawan. Bukan saja memang dah sistem teknologi dah pakai dah dengan sama sidik. Cendawan kita pakai sebab kita nak mengatasi. Sebab apa? Bila kita tengok, okey lah pagi, okey suhu. Tiba-tiba pukul 12.1 pun kita tengok dalam sistem bagi alert, wow, ada notification. Kelembapan jatuh. Suhu meningkat terlalu tinggi. Automatic kita sebab kadang-kadang kita ni bukannya buka air sepanjang masa lah. Sebab kita nak jimat ke kos. Watering yang banyak jimatkan kos, ada segi air, kita setting masa. Tapi kalau tiba-tiba waktu suhu tiba-tiba meningkat mendadak dan waktu watering belum sampai. Jadi kita dengan sistem IoT yang kita ada tu, kita dah boleh immediately kita boleh override the system. Okay, immediate kita instruct the system to activate the watering system immediately. Mengikut sehingga suhu dah jatuh pada tahap yang kita nak, kelembapan yang kita nak, dan baru kita back to normal the system. Okay. Itulah yang saya hadapi lah. Maknanya 3 perkara yang saya sebut tadi. Suhu, kelembapan dan udara. Ini antara cabaran yang paling utama dalam proses penanaman cendawan. Okay. 3 perkara.
Soalnya macam binatang tu tak ada masalah sebab itu benda yang kita boleh atasi, yang kita boleh buat persediaan. Tetapi bila sebut tentang suhu, ialah itu kuasa Allah. Okay, kata Tuhan, ciptaan Tuhan, alam itu alam sendiri. Jadi maknanya kita terpaksa bermain dengan teknologi untuk kita mengurangkan risiko dari segi, ataupun kita nak mengurangkan risiko dari segi suhu yang meningkat mendadak ekstrim, kelembapan yang kurang dan juga dari segi oksigen. Kita pun dalam sini detect maksudnya bila tak cukup udara tu maka automatik fan akan tarik balik bahagian angin. So dia memang adalah itu sajalah. Itu yang boleh saya share jawapan untuk soalan nombor 3. Ya. Yes, Hana. Jelas kan? Saya punya penerangan tadi? Jelas. Okay, boleh Pija boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Adakah terdapat langkah berjaga-jaga atau precaution step dalam pertumbuhan cendawan ini? Okey. Itulah bila soalan nombor 5 kita dapat langkah berjaga-jaga ni, itulah yang kita selalu buat. Okey, pertamanya dari start pertama mula saya nak putus lah. Saya rasa line doktor kot sebab kita orang tak nampak doktor. Putus sangat lah. Line okey tak? Saya tadi putus sekejap, hilang tak? Tadi hilang. Now suara je dengar, gambar tak ada. Tak ada. Stop sekejap. Tak apa, boleh fixkan. Tak apa, kami tunggu. Ya. Hello? Doktor dengar ke? Hello? Hello? Tak boleh dengar? Ke? Tak boleh dengar ke? Hello? Hello? Okey ke? Okey. Okey. Baru okey. Tadi dia tiba hilang terus tadi. Okey, saya ulang balik tadi pada yang soalan nombor 5. Betul? Betul, yang pasal precaution step tu. Okey, bila precaution ni saya dah sebut tadi. Bila kita dalam langkah berjaga ni dalam pertumbuhan cendawan ni itulah bila kita 3 perkara yang kita kena monitor dari segi suhu, dari segi kelembapan dan juga dari segi udara. Jadi maknanya sebenarnya selain dari 3 perkara ni ada dari segi juga SOP dalam proses penanaman cendawan. Okey, memang 3 perkara tetapi ada juga faktor-faktor lain dalam memastikan dalam pengeluaran cendawan yang maksimum kualiti dan juga jangka hayat bongkar selain dari 3 perkara yang sebut tadi, suhu, kelembapan dan juga udara, dan juga adalah dari segi SOP dari segi penjagaan rumah cendawan dan bongkar itu sendiri. Sebab itu juga SOP itu juga mainkan peranan penting. Okey. Sebenarnya yang pertamanya dari segi kebersihan rumah cendawan itu sendiri. Okay. Apa yang saya dapat kongsikan, sebenarnya cendawan ni dia satu tanaman yang cukup sensitif dan dia memang kalau kita nak tahu sebenarnya cendawan ni, dia kalau nak dapat cendawan yang bagus, dia kena duduk dalam rumah cendawan yang cukup bersih. Itu hakikat. Sebenarnya cendawan ni dia cukup sensitif pada dia tak suka tempat yang kotor. Itu. Sebab tu saya cakap cendawan ni kalau kita jangan ragu takut nak makan. Sebab cendawan ni dia tak akan jangka hayat bongkar, tak akan panjang. Kualiti cendawan akan drop. Kita akan nampak cendawan kualiti itu sebab dia perlukan tempat yang cukup bersih, cukup hygiene. Kalau dia kotor, contohnya dia sebayangkan setiap kali kita ambil bong cendawan, kita nak ambil tahu kita akan cungkil dekat bongkar dan
habuk-habuk tu akan jatuh dekat lantai, betul. Dan satu SOP yang wajib dibuat, pertama, setiap kali kita korek dia punya cendawan, kena pastikan korek sehabis mungkin. Dan masa kita korek, kena pastikan alat yang kena korek tu bersih. Tidak boleh simply you ambil gunakan alat yang tertentu untuk korek bongkar ambil cendawan tu. Kalau you ambil benda yang tak mana datang dia, besi tak mana ambil sudu ke apa benda yang you tak pastikan kebersihan, bila you bawa aku cungkil cendawan tu sendiri, hasil tu mereka dapat takut kali kedua atau seterusnya, dan bongkar tu sendiri mungkin akan ada rosak. Sebab you dah bawa satu, mungkin ada bakteria atau daripada bahan atau alat yang ambil tu you masuk dalam bongkar. Dan dia akan berikan kesan sebab dia cendawan bongkar sendiri akan sensitif, mungkin ada bakteria yang akan menyebabkan rosak pada bongkar. Itu satu. Maknanya kena pastikan bersih. Okay, satu. Kebersihan masa nak ambil bongkar tu, ambil hasil dekat bongkar. Keduanya, hasil yang jatuh, bahan-bahan yang benda hasil yang jatuh sewaktu proses kita mengambil hasil cendawan tu, yang jatuh ke lantai tu, kita kena bersihkan. Tidak boleh dibiarkan di bawah lantai. Sebab satu, bila satu-satu itu amalan, dia akan jadi banyak-banyak. Dia bukannya satu, bukan apa. Satu, akan menjadi satu tarikan pada binatang-binatang yang tertarik untuk makan benda ni. So, bila macam benda-benda macam betul yang selalu tikus, benda macam itulah, tikus ke apa ke, dia suka makan benda ni. Okay? Jadi, ini adalah satu faktor boleh menyebabkan rumah cendawan akan dimasuki oleh binatang-binatang macam ni yang tidak diizinkan, yang akan merosakkan bongkar itu sendiri. Dan juga, apa tu panggil? Lalat kita panggil bari-bari. Okay? Bari-bari itu kan yang kita nampak ulat buah. Satu tarikan, dia akan datang mengerumun dalam bongkar dan akan berikan kesan cendawan yang tidak berkualiti. Dia memang tak cantik. Dia akan membawa, dia akan memberikan kesan bongkar kelopak ataupun cendawan yang tak cantik, dan juga bongkar tu mungkin dia akan bawa kesan lain lah, bari-bari ni. Maknanya selain pada binatang-binatang macam tikus, kita juga tak nak ada bari-bari dalam rumah cendawan. Memang pantang. Kalau kita perasan tengok, kalau kita perasan di tempat orang, kalau tak susi, bari-bari tak akan datang. Dia akan berdatang mengurungi dekat bongkar tu sendiri. Dekat itu. Sebab itu selalunya untuk mengatasi, dia tak dapat sepenuh, tapi kita nak cuba kurangkan minimum adanya bari-bari dalam rumah cendawan. Kita akan gunakan cuka kayu, okey, yang setiap kali kita tengok, bila kita perasan ada banyak tu kan, kita akan spray dia di dalam kawasan rumah cendawan lah, di setiap sudut, spray. Yang mana ini dia organik, dia bukan chemical lah, cuka kayu ni. Cuka kayu ataupun kita pakai apa? Minyak serai. Minyak serai kan? Minyak serai tu, kita kan, sebab dia kan ada satu bau. Macam lalat lah, lalat tu bila dia tengok bau ni dia akan lari. Kita akan spray di sekeliling rumah cendawan atau dekat tak pada bongkar. Maksudnya bari-bari ni, lalat ke dia tak akan datang ke dalam rumah cendawan. Selalu kita tengoklah kalau sampah, kita ambil serai, air serai, minyak serai itu dia akan lari. Dan itu semua adalah organik. Tidak ada sebarang kimia digunakan sepanjang proses penanaman cendawan. Tidak ada. Okay, itu satu. Itu antara kita nak jaga bari-bari lah supaya tidak diurungi, dan namanya kebersihan untuk menjaga. Itu antara. Maknanya orang nak ambil cendawan pun dia kena bersih tangan dia. Alat yang dia guna pun kena pastikan bersih. Kalau boleh lah, setiap kali congkel lap. Ataupun kita tak nak nanti daripada satu bongkar. Kadang mungkin bongkarnya okey, kadang bongkar yang kita tengok memang dah ada masalah. Kalau kita tak cuci lap setengah orang, kita dah senang je. Kalau nak lap dengan dettol kita tak sesuai, kita ambil air panas ke, setiap kali kita bongkar, kita lap, kita gendam dalam kita pakai air panas je, kita gendam dia sedikit panas, baru kita pergi ke korek untuk yang bongkar kali kedua. Sebab kita takut bongkar yang kita buat, kita korek tu mungkin ada kesan bakteria tu, mungkin akan bawa ke bongkar yang seterusnya. Okey. Tapi kalau paling senang sangat pun, senang sangatlah, kita ambil lap je lah, kita tawakal je lah kan.
tawakallah tisu tu saya tak ada kesan yang boleh bongkar kita ambil tu tidak akan bawa ke bongkar kedua lah. Okay. So, dia cendawan ni dekat sensitif. Dia tidak ada sebarang baja digunakan sepanjang proses penanaman. Saya nak jelaskan. Cendawan ni dia tidak ada baja. Okay. Dia tak ada baja, dia tak ada bahan kimia langsung digunakan. 100% sepenuhnya organik. Kalau organik pun kalau kita ada guna pun bahan ketiga, bahan yang asin adalah kita pakai cuka kayu lah. Itu pun sekadar untuk cuma kita ada pakai serum. Serum ni selalunya itu pun organik juga. Serum ni selalunya kita akan pakai sebagai orang juga sebagai satu ejen penggalak untuk menghasilkan cendawan sewaktu bongkah ini dah masuk proses mengambil hasil pada kali yang ketiga dan ke atas. Masuk kali ketiga kan kita start tembak dekat dalam bongkah. Serum tu. Kita tembak dalam tu. Dia macam ejen penggalak lah. Kita nak tambahkan video penyacin dalam bentuk bahan organik, tembak untuk bagi maknanya bila kita bagi vitamin lah. Supaya dia boleh maknanya nak, sebab bila cendawan tu keluar dia punya nanti makin kurang, so kita nak galakkan dia menambahkan nanti dalam bongkar cendawan, kita gunakan serum tu. Itu yang kita guna, kita tak pakai baja. Serum ni dia kata setengah orang pakai, setengah tak pakai. Tak pakai pun tak apa, tak pakai pun tak apa, tapi bila kita pakai kita boleh lagi menambah hasil dari segi berat dia, sebab cendawan mungkin keluar tapi mungkin tak sampai berat yang kena, mungkin dia keluar kecil ya. Tapi macam saya, kita nak cendawan kalau boleh satu kelopak ni, satu bongkah tu boleh hasilkan cendawan lah, average lah. Yang cantik adalah 80 gram, 50-60 gram ke atas. Setiap kali kita harvest, dibayangkan kalau kita boleh keluar 50 gram minimum setiap kali kita harvest, dan kita buat 6 kali dalam tempoh 3 bulan. Maksudnya sebulan 2 kali ataupun setiap 2 minggu sekali kita harvest bongkah tu dapat 50 gram kali dengan 6 kali tempoh 3 bulan, 300 gram total pengeluaran pada satu bongkah. Sebenarnya itu satu kadar pengeluaran cukup cantik sebenarnya. Sebenarnya dapat 50 gram satu bongkah setiap kali kita harvest dah cantik sebenarnya. Sebab dalam proses penanaman ni kita ada target KPI, berapa jumlah pengeluaran yang kita nak setiap bongkah. Dan setiap kali kita nak ambil harvest tu, berapa kali kita nak minimum. Sebab tu setiap kali saya selalu buat R&D, kita kena buat 5, setiap kali bongkah kita ambil, bongkah ni berapa gram kita ambil, kita kena terima. That's how kita nak tengok apa masalah kalau kita drop tinggal 10 gram saja. Sebab 10 gram ni banyak faktor. Mungkin sebab faktor bongkah tu tak bersihat ke, dari segi suhu ke apa. Sebab suhu ni kepanan. So itulah antara-antara yang kita kena letak KPI setiap bongkah, setiap kali harvest 90 gram. Kalau tak sampai target, dan kita kena buat R&D, post-mortem. Ya. Itulah. Daripada untuk meningkatkan tentang cendawan sebenarnya kita tak ada baja pun. Cuma kita pakai dalam tubuh kita nak mengurangkan risiko dari segi bari-bari binatang, kita gunakan cuka kayu. Dan kalau kita nak untuk memanjangkan jaga hayat bongkar dan juga untuk menggalakkan dari segi jumlah pengeluaran yang banyak dan berat, kita gunakan serum sebenarnya. Itu pun kita guna waktu proses yang pengambilan hasil cendawan yang kali ketiga sebenarnya. Tapi ada orang yang tak pakai, nak pakai tak apa. Tapi sebenarnya 3 pertama yang kita jaga, kalau kita jaga 3 pertama dari segi suhu, lembab dan udara, kita dah dapat satu rumah cendawan yang kondusif. Bila rumah cendawan yang kondusif, 3 perkara ni, insyaAllah cendawan akan keluarkan hasil yang banyak, dan dia sebenarnya dia boleh pergi sampai 4 hingga 5 bulan kalau kita jaga hayat kita jaga betul suhu ni, jaga 3 perkara ni. Tapi kalau tak jaga, kata 3 bulan, 9 bulan mati dah. Kalau tak sampai 2 kali pun, tak sampai masuk ke dalam dia tak keluar. Kalau kena keluar pun hasil kecil. So bila kita tak capai target dari segi pengeluaran, maksudnya penanaman tu gagal sebab dia setiap kos cendawan tu dia ada kos dulu. Cendawan tu dia ada kos sendiri. So dia kena capai satu pengeluaran yang optimum untuk supaya dia dapat berkunjung. Kalau katakan dia dapat satu berat yang ni jadi break even atau dia jadi rugi. Jadi proses yang dia buat itu dari segi suhu, jaga penjagaan yang suhu lembab, sebab kita nak dapatkan hasil yang optimum. Barulah ada pulangan yang menguntungkan. Kalau tidak, dia akan rugi. Hasil mungkin tak
cendawan mungkin keluar, tapi kalau keluar, ya kan kecil ciput. Dan mungkin dia kerugi lah, lama lagi bah. Itulah antara masalah yang dapat cendawan. Dan itulah apa yang kita buatlah selalu untuk kita menjaga dalam sepanjang pertumbuhan dalam tanaman cendawan. Itu untuk pasal nombor 5 lah. Okey. Saya rasa kalau ada persoalan bertanya lah. Seterusnya, Sana. dan nombor 6 ialah apakah kebaikan atau khasiat cendawan terhadap kesihatan kita? Okey. Baik. Bila sebut tentang cendawan ni, sebenarnya cendawan ni kita ada cendawan secara generalnya cendawan ni dia ada banyak jenis kategori ya. Kita ada cendawan yang terletak di dalam bentuk herbs. Okay. Kita ada cendawan ni ada 3 jenis. Cendawan liar, cendawan herb, cendawan makanan harian. Yang liar ni selalunya kita cendawan yang beracun lah. Ada cendawan yang tak boleh makan, dia cendawan beracun. Yang satu lagi kita ada cendawan herbs. Herb ni yang kita selalu tengok cendawan yang dia tak boleh makan banyak. Dia ada waktu tu yang makan. Contohnya cendawan lenzi, cendawan susu harimau. Okey, ini antara cendawan yang orang tak boleh makan hari-hari. Dalam kadar yang minimum, dalam kadar tertentu je boleh makan sebab dia ni lebih berbentuk lebih macam-macam komponen vitamin ataupun satu bahan sampingan untuk meningkatkan kadar kesihatan yang baik ataupun untuk kalau bagi yang ada menghadapi masalah kesihatan macam lenzi kan, contoh susu harimau. Okay, ini dia kat Malaysia kita dapat tanam. Okay. Itu jadi ini susu dalam kategori herbs yang bila kita sebut cendawan tiram ni, kukur ke, tiram, putih ke, kelabu ke, dia dalam bentuk makanan harian. Okay. Baik. Bila sebutkan kebaikan sebenarnya dia ni adalah bila satu cakap orang Cina ni memang satu amalan dia suka makan cendawan. Selalunya sekarang kalau ikut cara asalnya selalunya dia orang suka pakai dalam bentuk sup. Kan? Sebab itu benda yang mudah lah cendawan sup kan. Okay. Tapi zaman sekarang ni produk cendawan telah diberikan dalam pelbagai produk untuk produk. Okay, dia memang ada banyak kebaikan. Pertamanya dia dah anti kolesterol, dia untuk membaiki proses pengedaran darah dan juga dia juga anti kanser. Dia berikan satu sumber vitamin yang diperlukan oleh tubuh pada manusia. Dan dia ada banyak lagi sebenarnya. Jadi bagi saya dia ada banyak elemen-elemen yang kita boleh ambil secara natural melalui makanan daripada kita ambil sumber vitamin yang diproses secara kimia. Okey. Jadi bagi saya kalau kita ambil cendawan tiram ni yang 100% organik ya. Saya nak jelaskan bila sebut organik ya, dia tidak sebarang kimia. So you bayangkan the only tanaman cendawan pertanian yang tidak menggunakan sebarang bahan kimia adalah cendawan. Pertanian lain masih menggunakan bahan kimia. Okay? Sebab digunakan racun. Kita tidak ada pakai racun. Jadi saya nak jelaskan sini. Perkongsian kita kena didik masyarakat antara pertanian yang tidak gunakan racun adalah dan tak gunakan baja, tak gunakan apa saja bahan ni adalah cendawan. Dia 100% organik. Kalau tanaman lain saya ragu-ragu sebab kita masih pakai racun. Okay. Racun pada pokok dia ada kesan dia on the long term. Okay. Cairan kobris tu dia pakai even tomato pun dia ada racun sebab tidak dia ada bahan-bahan serangga akan serang pokok dia punya pokok tanaman. Begitu juga dengan baja. Kita kebanyakan secara komersial kita masih pakai baja chemical. Tapi cendawan no baja no racun. Jadi 100% kena. Jadi banyak kebaikan sebenarnya dari segi kesihatan. Jangan risau. Dan dia boleh ada satu option instead of we are taking vitamin to get certain vitamin that untuk yang diperlukan oleh badan kita, mungkin kita boleh dapat daripada cendawan. Antaranya anti kolesterol untuk peredaran darah, anti kanser dan banyak vitamin lain sebenarnya yang saya tak boleh nak ingat tapi itu antara utama. Contoh anti kolesterol untuk orang yang diet dan untuk orang yang darah banyak anti kanser sebenarnya itu banyak, tetapi bukanlah satu ubat, tetapi proses itu
yang kita ambil itu sebenarnya dia merupakan dia adalah dia satu amalan, insya-Allah benda itu akan jadi satu dia satu macam juga satu macam nak kata ubat, bukanlah satu dia ni, tapi satu bila kita ambil ni insya-Allah dia akan dapat kita protect daripada awal lah. Dia kena ambil. Okey, sebab kalau ikut daripada statistik Jabatan daripada Kementerian Pertanian, dia menganggarkan setiap penduduk Malaysia ni mengambil cendawan ni dalam 1 tahun kita buat dari segi penggunaan per kapita setahun, kita buat anggaran dalam 2.5 hingga 3 kilo setahun pengambilan cendawan setiap penduduk Malaysia. Itu yang kita target. 2.5 hingga 3 kilo setahun. Itu dia punya, memang ada statistik berapa anggaran pengambilan makanan cendawan ni setahun bagi setiap penduduk Malaysia. Kita ada. Boleh juga rujuk dekat Jasa Agronomi Pemakanan Negara. Memang ada kita target daripada tahun ke tahun memang, dan peningkatan itu pun makin meningkat lah. Sebab itu saya cakap nasi cendawan siap ni memang satu nasi yang cukup baik. Peningkatan segi peningkatan meningkat, ramai dah rakyat Malaysia sedar, apatah lagi pelbagai produk telah dihasilkan berhasilkan cendawan, berhasilkan tanaman cendawan. Itulah yang saya boleh kongsikan lah. Ya, untuk nombor 6, Hana. Nabila, boleh teruskan? Soalan ketiga kita dah dapat jawapan tadi. Okey, soalan terakhir. Apakah penyakit-penyakit yang sering melanda penanaman cendawan? Okey. Okey. Penyakit sebenarnya, kalau nak kata penyakit sebenarnya cendawan ni dia tak seperti penyakit tanaman lain lah. Dia tak ada penyakit lah, sebab dia tidak ada menyebabkan tapi dia lebih kepada SOP sebenarnya. SOP dari segi proses pembuatan bongkah dan juga proses penjagaan bongkah dalam rumah cendawan. Okey. Maksudnya bila sebut penyakit ni selalunya kalau contoh ialah kalau dari segi sumber habuk tu kayu sendiri. Kalau kita masak bongkah tu, habuk kayu tu, waktu bongkah tu habuk kayu tu tidak cukup matang, maksudnya dia akan berikan hasil bongkah, kesan bongkah itu akan menjadi dipanggilnya penyakit oren. Maksudnya dibayangkanlah bila dah cukup bongkah ni, bila dia cukup nak keluarkan hasil, setelah kita ambil 45 hari, bongkah tu sendiri akan jadi putih tau. The whole body from head to toe dia akan putih. Daripada atas ke bawah sampai ke tapak tu jadi putih. Maksudnya bongkah tu dah cukup matang untuk keluarkan hasil cendawan. Putih. Ketika itu kita semua dah excited. Oh, my bongkah, my block soon are going to produce, akan start keluarkan hasil. Suddenly, yang putih tu become black or orange. Then, she start realize. That means, oh, my block ataupun my bongkah ada problem. Problem apa? Kalau jadi tiba dia putih jadi hitam, maksudnya dia dah satunya yang kita takut, satunya hijau kita panggil penyakit kulit hijau. Okey, jadi situ kita tahu oren. Oren ni maksudnya satunya sumber daripada habuk kayu tak cukup matang dan dia jadi penyakit oren. Dan penyakit oren ni bahaya sebenarnya kalau satu bongkah dah kena, dia boleh merebak ke bongkah lain dalam satu rumah. Apa yang kita buat, kalau satu bongkah dah kena penyakit oren, dia kena buang terus. Dia kena buang. Tak boleh disimpan dalam, tak boleh diletak dalam rumah cendawan. Kalau kita tak buang, dia akan merebak ke semua bongkah akan rosak. Itu satu. Dan sama juga kalau kita tengok bongkah putih-putih jadi hitam, memang kita telah kita akan
kena asingkan ataupun kita buang. Betul. Sebab dia senang dia. Punca dia daripada bahan tu sendiri. We're not getting a quality abut kayu. Dan dia tak cukup, sama ada bongkah tu sendiri tak cukup masak atau abut kayu tu tak cukup matang. Okay. Satu lagi, dia bukan penyakit lah. Tetapi bila we not follow right atau exactly the procedure, segi pemilihan pun, kalau kita masih punya tu, kita tak jaga hygiene, dia akan jadi rosak. Pembersih waktu kita proses berbenih pun tak jaga SOP, dia simply tak jaga lagi tangan semua, benih memang kita dapat tu, itu tak ada pegang tangan lah, benih tu tak ada pegang tangan lah. Even kalau nak bubur, dia kena bubur tu. Tak ada pegang, tak ada sentuh tau. Dan you touch it, you touch finger dekat benih tu, kat ni memang akan rosak. So memang benar alat lain tak boleh nak pegang. Bubur pakai ada satu straw ke, ataupun ada satu tu, kita tuang tu dalam tu, kita tutup, tak ada sentuh. Because akan dikontinue akan kita kebawa tangan kita tu pun. Tapi kalau proses start daripada ambil pemilihan abut kayu, proses masak bongkar dan proses ambil benih, tak ikut SOP, dia akan ada kesan lah. Jadi dia akan jadi satu mungkin kalau kita kata yang jadi bongkar turn from white become orange ataupun hitam, itu start pada bongkar ni masak darah kualiti ataupun tak cukup masak, jadi penyakit orange. Kalau hijau ni pula tiba-tiba sebahagian body tu dia jadi ada hijau. Hijau ni satu je punca dia, over wet, air yang masuk dalam tu. Cendawan ni dia walaupun kita nak lembab, tapi tak ada lembab, dia pun lembab, okey lembab, tapi tak boleh masuk dalam air. Yang kita ni, kita kena ingat bila kita sebenarnya dalam pembendaman cendawan, dia banyak menggunakan banyak menggunakan sokongan air. Tapi bukanlah kita nak siram cendawan ni. Sebenarnya air ni, peranan dia, kita nak basahkan dalam rumah cendawan untuk dapat suhu yang ideal, kelembapan yang mencukupi. Itu kita gunakan air yang dibasah di dalam rumah cendawan. Bukan nak basah bongkar tu, tak. Bukan nak kita nak basahkan cendawan tu. Oh, janganlah cendawan tu keluar pergi basah. Oh, jangan dah hanam cendawan tu. Nanti kalau pergi nampak cendawan, pergi tembak dengan air, memang rosak. Dia kali lembik. Sebenarnya saya nak fahamkan, kalau tanaman lain dia pergi siram air kan. Sebenarnya cendawan ni nak kena siram air bukan untuk bongkar, tetapi nak dapatkan suhu. Bayangkan dalam kita kena konsep, kita gunakan saya logik. Bila rumah kita cendawan tu basah, panas, kita gunakan air untuk mengurangkan suhu ataupun haba dalam rumah cendawan. Itulah tujuan kita gunakan air sebenarnya, bukan semata-mata nak tembak atau nak basahkan cendawan. Tidak. Bukannya cendawan cendawan nak tembak air, tak. Bukan cendawan nak tembak. Dalam kita nak sebenarnya bukan nak tembak air dekat bongkar tu, tapi kita terpaksa semasa kita basahkan dekat badan bongkar ataupun kita basahkan dalam rumah cendawan, lantai tu sendiri, ataupun dalam bumbung tu rumah cendawan tu, kita basahkan dia. Sebab kita nak sejukkan yang pada kadar suhu yang sesuai dan lembapan yang sesuai dalam rumah cendawan. Tak macam tanaman lain lah. Tanaman lain kita tembak, kena siram air. Kalau tak siram air, lama cendawan tu agak layu. Jadi saya nak fahamkan, cendawan dia bukan nak kena siram air, tapi dia nak dapatkan suhu. So, air kenakan panas. Jelas? Okey. Jadi, sebenarnya dia tak banyak penyakit sebenarnya. Kita jarang dengar penyakit. Tapi SOP. Penyakit orange ni ataupun hijau ni sebenarnya dari SOP sendiri. Air itu jangan pergi tembak dekat mulut. Kalau masuk mulut, masuk air, dia akan memberikan kesan penyakit hijau. Of course, penyakit hijau ni taklah seteruk macam penyakit orange. Tetapi dia akan mengganggu dari segi jangka hayat itu bongkar, pengeluaran mungkin akan terjejas. Jadi itu yang. Jadi apa yang kita buat selalunya kalau kita penyakit hijau ni, selalunya kita akan asingkan, kita tak akan buang, tapi dia masih boleh keluarkan hasil, tapi kita tak tahu bila jaga. Kita tak tahu berapa lama dia punya jangka hayat. Cuma apa yang kita buat sama ada kalau dia baru tak banyak, segi hijau dia kita boleh buangkan dia. Kita buka tu plastik tu, mungkin buang hijau. Kalau boleh selamatkan. Or else kalau satu part tu yang dekat depan dia hijau pada tutup, kita buka, kita koyak kat belakang. Biarkan dia. Dia tetap keluarkan hasil cendawan sampai dah tak ada putih. Dan dia tak boleh nak dibuang pun bongkar pun kalau penyakit hijau tu. Tapi penyakit orange, dia kena buang.
tak boleh simpan dalam rumah cendawan. Dia jadi macam satu pun macam satu virus semua. Kau kena tu, kau kena semua kau kena. Habis rosak. Ini antara yang pernah dialami banyak usahawan. Bila dia ambil ringan dari segi sumber abuk kayu dan juga proses masak bongkah, ramai yang datang bila letak saja bongkah, kadang-kadang tak sempat nak keluar hasil tamu, semua jadi oil. Kena buang. Tak boleh simpan. Dan rumah cendawan tu kena bersih dengan Dettol. Sebab kita kawaciri dalam tu ada kita tak nak ada kesan-kesan daripada penyakit tu, kita cuci dengan Dettol. Kan? Itu antara penyakit yang sebenarnya cendawan kita jangan dengar lah. Sebab dia tak ada serangga, dia tak ada bahan kimia ataupun bahan racun yang nak digunakan dalam proses penanaman. Dia lebih kepada SOP. Dari segi pemilihan bahan mentah sehingga proses pembuatan bongkah, proses masa nak kita panggil inoculation anak benih, dan juga proses dalam penjagaan bongkah. Maknanya air tu jaga masuk dalam bongkah. Sebenarnya itu je. Sebab itu kita tidak ada bahan racun nak digunakan sebab tidak sakit. Tapi sebenarnya SOP tu dia akan kesan penyakit orang lah. Itu sajalah yang saya boleh kongsi. Jadi tentang yang proses positif sebenarnya penanaman cendawan ni dari start kita buat nak benih, macam saya, kita secara komersial kita nak dapatkan pengeluaran yang optimum, yang konsisten, 50 gram setiap kali kita harvest, dan nak dapatkan 300 gram total satu bongkah satu musim. Saya letak 3 bulan maksimum. Maknanya the moment letak je bongkah tu dan di start keluar hasil, saya akan tunggu, maknanya saya balik puan akan 6 kali saya akan ambil hasil. Tapi kalau setengah orang dia boleh buat sampai 8 kali, boleh. Tapi mungkin masuk yang 8 kali dia akan start, hasil akan drop. Mungkin dia tak sampai lah 50 gram, mungkin dia tengok nasib lah. Kan? Tapi saya komersial nak 3 bulan ataupun 6 kali dalam satu musim lah. Dan waktu kita tukar bongkah baru. Dan saya nak maklumkan, abuk kayu yang kita dah pakai, yang dari bongkah tu tidak boleh digunakan lagi. Kalau boleh. Sebab kalau kita gunakan mungkin boleh, tapi racun dalam abuk kayu tu dah tak banyak. So, selalunya pengusahawan tak akan gunakan abuk kayu yang sama. Dia akan buang, dia akan bongkah abuk baru. Lalu bongkah ni dia akan digunakan abuk kayu yang bongkah yang expired ni, kita akan guna kita buat proses baja lah. Yang kita nak organik, baja organik, kompos, untuk ada yang tempat setengah orang digunakan untuk penghasilan cacing. Dia gunakan abuk kayu ni sebagai yang expired ni untuk proses menghasilkan cacing. Okay. Itu yang saya boleh kongsi lah. Untuk soalan yang tadi yang ni kan. Yes, nah. Okey, faham. Okey, terima kasih atas semua soalan, cadangan dan pandangan yang diajukan. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis dipilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Saya menjemput semua untuk sesi bergambar. Kejap lagi kira. Nanti Ana share saya gambar. Apa? Boleh? Gambar tadi share saya dia kat WhatsApp. Apa? Boleh, gambar boleh. Ada apa soalan nak tanya? Ya. Apa? Ada. Ada apa soalan nak tanya saya selain pada soalan yang ada tu? Atau memang you all hanya nak tahu tentang proses penanaman aja lah. Tak ada pekerjaan apa. Sebenarnya kalau untuk maklum saya share, sebenarnya cendawan ni akan jadi satu produk yang kita akan gantikan macam ayam atau daging. Sebenarnya itu you all bertahu kan, cendawan ni boleh buat naga, boleh buat burger, boleh buat tepung, boleh buat
sausage, boleh buat pelbagai produk, boleh buat biskut lah, buat tepung kan. Sebenarnya cendawan ni sebenarnya satu produk yang ramai orang tak tahu. Dan sebenarnya satu lagi kita pun tak pakai bubuk kayu tau. Syarikat kami telah dipilih oleh lembaga DNAS untuk menggantikan atau nak mengurangkan pergantungan kepada bubuk kayu. Kita gunakan hampas kulit nanas untuk jadikan sebagai bahan menggantikan habuk kayu. Untuk kita sebab apa kilang habuk kayu pun getah pun dah makin kurang dekat Malaysia. Dan kita cuba nak meningkatkan industri tanaman nanas. So hasil dia dengan kulit-kulit tu mana nak tahu lagi sebenarnya dia boleh memang tak hasil pun dia punya R&D dah jadi. Yang kita boleh start keluarkan bongkar menggunakan hasil dan menggunakan hampas nanas. Okay, sampai sini. Tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Dr. Iskandar Mahmud atas kesediaan berkongsikan ilmu dalam bidang cendawan ini. Di kesempatan ini saya mewakili pelajar yang lain juga ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang majlis ini. Marilah sama-sama kita akhiri majlis pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Hadirin boleh bersurai.